Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballar risalah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihil hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dikasihi Tuan Imam, seluruh ahli dan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini dapat lagi sama-sama kita sembahyang subuh berjemaah dan sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati, di mana Nabi sebut tentang kelebihan memahami ayat-ayat Quran di rumahnya, terutama di waktu pagi. Nabi pesan kepada Abu Zar, ya Abu Zar, li an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dalam sunannya. Nabi pesan kepada Abu Zar, hai Abu Zar, kalau kamu keluar taghduwa, ghadwah, keluar pada waktu pagi, li an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillah, kamu belajar satu ayat, memahami satu ayat Quran lebih baik daripada solat 100 rakaat. Ini kelebihan kita pada waktu pagi, terutamanya pada di masjid, terutamanya kita belajar memahami, kita faham ayat suci Quran daripada majlis ilmu, lebih besar pahalanya daripada 100 rakaat. Kita menyambung ayat seterusnya setelah semalam kita bahaskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya lupa sebut semalam, sekiranya kita tidak sabdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyebabkan maknanya berubah. Iyyaka bermaksud engkau, hanya engkau, iyyaka dengan sabdu. Tapi sebaliknya, bila kita tak sebut iyyaka, kita sebut iyyaka tanpa sabdu, dia akan mengubah kepada iya. Iya ni maksudnya daw isyamsi, cahaya matahari. Iya tanpa sabdu adalah maksud cahaya matahari. Ini antara perkataan-perkataan dalam surah Fatihah dalam solat yang kita sengaja atau tak sengaja salah sebut, makna pun lari. Seperti mana alhamdu, ha pedas daripada halqum, alhamdu.
Kita baca alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ha. Kalau ha mada ni, hamdu maknanya padam atau lemah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lemahlah Tuhan semesta alam. Lemahlah Allah Tuhan semesta alam. Na'udzubillah. Kalau kita sengaja boleh jadi kufur. Jadi penting untuk kita sebut dengan betul. Alhamdu dengan alhamdu. Iyyaka dengan iyyaka. Maknanya jauh beza. Iya tanpa sabdu cahaya matahari. Maghdubi golongan yang dimurkai. Maghdubi golongan yang cacat. Maghdub ni paralyzed. Maghdub. Adab cacat. Paralyzed. Apa paralyzed dalam Melayu? Apa dia? Lumpuh. Jadi sebenarnya banyak lagi lah. Waladhdallin. Jadi ta. Jadi banyak, sikit dia salah, jadi maknanya lari dan tidak sah Fatihah. Bila tak sah Fatihah, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat, tak sah solat tanpa baca Fatihah. Jadi pada pagi ini kita sebut sikit tentang ayat seterusnya, ihdinas siratal mustaqim, iaitu kita sudah sampai waktu untuk kita meminta pada Allah. Apabila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau Tuhan yang kami sembah dan hanya Engkau Tuhan yang kami meminta pertolongan, Allah akan balas. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Allah respon. Apa respon Allah? Ini saatnya waktuku dengan hambaku, dan hambaku boleh minta apa yang dia nak. Hambaku boleh minta apa yang dia nak. Wa li abdi ma sa'al. Ini hadis sahih Muslim. Maka bila Allah kata wali abdi mas'al, ini waktu minta, waktu doa, maka kita pun berdoa, iaitu meminta kepada Allah agar diberikan as-sirat, iaitu jalan. Apa maksud as-sirat? Ada banyak pendapat. Yang pertama sebut as-sirat adalah agama Allah. Mana sirat, mana kita minta supaya Allah tunjukkan jalan agama Islam yang betul. Tidak menyeleweng, tidak kona kanan, tidak kona kiri, kona lipat, kona baring. Itu pertama makna as-sirat, iaitu agama yang betul, agama Islam. Yang kedua, as-sirat, ini pendapat Fudail bin Iyad, maksudnya ialah jalan menuju ke haji. Ini pendapat ulama, bukan saya yang kata kan. Pendapat kedua, Fudail bin Iyad, mungkin tuan-tuan kenal, seorang perompak menjadi ulama disebabkan satu ayat. Dia berubah kerana satu ayat, ayat 16 surah Al-Hadid. Apa dia? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Ayat ini menyebabkan dia berubah 360 darjah, dari perompak menjadi ulama. Fudail bin Iyad. Apa makna ayat tersebut? Dia sedang nak masuk ke rumah seseorang, nak mencuri, nak menyamun. Dia dengar pakcik tuan rumah tu baca, alam ya'ni lil ladzina amanu, adakah belum sampai masanya lagi bagi orang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka mengingati Allah dan tunduk dengan apa yang Allah turunkan. Ayat ni tepat kena masuk hati dia, terus dia sedar. Allah tanya, alam ya'ni, adakah belum sampai masanya lagi? Untuk kita pun tepat juga. Bagi orang yang tak khusyuk, Allah tanya, bila nak khusyuk? Alam ya'ni, dah berusia 40, 50, 60, tak khusyuk-khusyuk lagi. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan boleh tadabbur ayat 16 surah Al-Hadid. Baca, kita bagi terasa lah.
Allah tanya, alam yakni, belum sampai masa ke? Bila lagi nak khusyuk? Bila lagi nak terus dalam keadaan kita ingat dunia? Jadi ayat ni menyebabkan Fudail bin Iyad, seorang ulama sufi, menyatakan, seorang ulama sufi yang berubah, dan dia yang menyatakan bahawa makna sirat ni ialah makna tariqul haji, supaya kita dipermudahkan untuk pergi menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, makna sirat adalah ni daripada Abil Aliyah, mengatakan makna sirat adalah Rasulullah dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Omar. Makna sirat, kata Abu Aliyah, makna Rasulullah. Ini beberapa pendapat ulama. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Sebab apa kita minta benda ni setiap hari? Banyak kali kita minta, kita ulang. Kerana setiap saat kita perlu buat keputusan. Setiap masa kita kena buat decision. Kita nak ke mana? Nak balik, nak ke kanan, nak ke kiri, nak pergi kerja, nak pegang, nak ambil, nak beli, tak nak beli, nak bercakap, nak marah. Kita sentiasa buat keputusan. Jadi kita minta supaya Allah berikan kita bimbingan, petunjuk, agar setiap keputusan kita adalah bimbingan daripada Allah Ta'ala. Oleh itu kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, agar tidak tersasar daripada apa yang Allah perintahkan. Kemudian kita lihat rentetan daripada ihdinas siratal mustaqim, kita panjangkan permintaan tersebut, kita jelaskan. Kita nak jalan yang lurus. Jadi apakah jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Siapakah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka? Kebanyakan ulama, jumhur ni kebanyakan ulama tafsir, maksud jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat adalah apa yang Allah sebut dalam ayat 69 surah An-Nisa. Mana ayat ini ditafsirkan dengan ayat lain. Ini adalah tafsir yang paling tinggi. Tafsir Quran dengan Quran. Dia ada tafsir Quran dengan Quran. Dia ada tafsir Quran dengan hadis. Dia ada tafsir Quran dengan sahabat, perkataan sahabat. Dia ada tafsir Quran dengan ra'i. Apa ra'i? Pandangan ulama. Dia ada 4 tafsir Quran. Tafsir Quran yang paling tinggi ialah tafsir Quran dengan Quran. Yang ni contoh dia, iaitu kita lihat dalam ayat 69 surah An-Nisa. Allah jelaskan siapakah maksud kepada jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Saya baca ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ayat 69 surah An-Nisa. Maksudnya, dan sesiapa yang taat kepada Allah serta Rasulnya, mereka itu, iaitu mereka yang taat itu, di akhirat kelak mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa yang Allah berikan nikmat? Minan nabiyyin. Min ni dipanggil dalam bahasa Arab min tafsir. Nak tafsirkan, nak jelaskan siapa yang Allah berikan nikmat. Ada 4 golongan. Pertama, an-nabiyyin, para nabi. Para nabi tak boleh kita nak usahakan. Nabi ni ghairu muktasab, tak boleh kita usaha.
Mana tak boleh kita nak berusaha beribadah, bersuluk, berkhalwat dalam gua macam Nabi kan sebelum dapat wahyu. Tak boleh. Apa pun kita buat takkan sampai kepada tahap Nabi. Sebab benda ni gifted, benda yang Allah khususkan. Malahan Nabi pun dah habis. Nabi kata fala nabiyya ba'di, tidak ada nabi selepasku. Yang kedua, as-siddiqin. Golongan yang Allah berikan nikmat yang disebut dalam surah Fatihah tadi adalah as-siddiqin. Apa as-siddiq? Golongan wali-wali Allah. Satu-satunya manusia yang Allah sebut dia adalah as-siddiq sampai tahap as-siddiq. Siapa? Dalam Quran dijelaskan ada seseorang. Siddiq ni ramai, siddiqin kan jamak, tapi ada satu yang Allah sebut dia ni siddiq. Bukan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dalam hadis, iya juga, Abu Bakar pun siddiq juga, tapi dia dalam hadis. Ini dalam Quran. Siapa? Tuan-tuan tahu nama tu? Maryam. Allah sebut dalam Quran wa ummuhu siddiqah. Dalam Quran wa ummuhu siddiqah. Saya cuba saya tengok ayat berapa. Tapi Google kan ada. Supaya tuan-tuan boleh catatlah kan. Ayat berapa? Takut ustaz ni betul ke kan. Ayat 75 surah Maidah, yang menyatakan bahawa dia ayat tu panjang, dia tengah-tengah. Mal masih ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya, ibu siapa? Ibu Nabi Isa siddiqah. Dia dah sampai tahap siddiq, wali. Ini the only one, satu-satunya manusia yang Allah gelar dia siddiq, siddiqah. Siddiqah perempuan, kalau siddiq lelaki. Abu Bakar as-siddiq lelaki kan. Dan Allah berikan karomah. Apa karomah yang semua tahulah. Ketika mana falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika mana Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya, Nabi Zakaria mendapati ada rezeki, ada buah-buahan yang tak ada pada musim tersebut. Sebab buah-buahan ni di negara yang four season, dia ikut season dia lah. Dia tengok buah ni tak ada musim ni, macam mana ada? Maka Maryam jawab, qalat saya lupa dah baca ayat tengah-tengah ni, jadi pening sikit. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Nabi Zakaria kata, ya Maryam anna laki hadha, mana datang buah-buah ni? Qalat huwa min indillah. Maryam kata ini daripada Allah. Ini contoh siddiq ataupun siddiqah. Mana wali-wali. Kalau dalam hadis, siapakah wali? Iaitu golongan yang buat benda yang fardu dan memperbanyakkan benda yang sunat. Wa ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Bila hambaku buat yang fardu, kemudian dia memperbanyakkan, mendekatkan diri denganku dengan melakukan banyak benda sunat, hatta uhibbah, sampai aku kasih, sampai aku sayang. Mana wali ini utamakan yang wajib, kemudian buat yang sunat, buat yang sunat, buat yang sunat, sampai Allah sayang. Fa iza ahbabtuhu, bila aku sayang, fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, akulah pendengaran yang dia dengar. Maksud Allah jaga pendengaran dia. Wa basrahu alladhi yabsuru bihi, akulah pendengaran yang dia, akulah penglihatan yang dia lihat, aku jaga penglihatan dia, maksud dia. Wa kuntu yadahu allati yabtishu biha, dan akulah tangan yang dia sentuh, maksudnya Allah jaga tangan yang dia pegang. Wa kuntu rijlahu alladhi yamshi biha, dan akulah kaki yang dia berjalan, maksudnya Allah jaga kaki dia. Fa iza sa'alani la'utiyannah, bila dia minta aku akan bagi. Wala in ista'adzani la'u'idzannah, kalau dia minta lindung daripada aku pasti bagi perlindungan pada dia. Inilah wali. Macam mana nak jadi wali? Allah, ni hadis sahih Muslim.
iaitu orang yang utamakan yang wajib, kemudian dia tambah sunat sebanyak-banyaknya. Tapi jangan buat sunat je, wajib tak buat. Dia tak ada wali yang tak bayar hutang, tak ada. Sembahyang dahi pecah tapi hutang tak bayar, tak ada. Dia mesti, sebab Nabi sebut sebelum sunat tadi, Nabi kata tidak ada perkara yang lebih aku sukai lebih daripada hamba-Ku melakukan yang fardu. Kemudian dia sentiasa mendekatiku dengan melakukan banyak sunat. Maksudnya fardu dulu, mana seiring lah, tapi tekan benda fardu. Hutang, zakat, ilmu yang fardu. Ilmu yang fardu penting kan. Kadang-kadang kita ni maulid Nabi bagus, selawat bagus kan, majlis selawat, majlis maulid bagus, sunat kan, kerana ingat Nabi. Tapi ilmu yang fardu tak belajar. Antara ilmu fardu yang orang tak belajar, bab muamalat. Ramai tak tahu syarat-syarat jual beli, rukun-rukun jual beli, apakah ciri-ciri penjual, ciri-ciri pembeli, ciri-ciri barang. Ramai tak belajar. Syarat-syarat hutang banyak. Antara yang saya sebut dalam TikTok baru ni kan, yang orang tak tahu, ramai yang beli tak sah. Sebab apa tak sah? Tak tahu harga. Makan dulu baru tahu harga. Tak sah. 4 mazhab tak sah. Syarat jual beli ialah ma'rifatus saman wal musman. Tahu barang tu clear. Bukan dalam kotak tak tahu apa-apa. Dalam kotak tak apa kalau ada gambar dia, kalau ada ciri-ciri dia. Ini contohlah. Contoh mana penting. Nak jadi wali, fardu mesti settle. Kemudian tambah sunat. Ni ilmu fardu ain tak selesai. Tapi sunat sibuk. Sunat tak ada masalah, bagus. Tapi fardu tu yang utama. Ini 2 yang Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim untuk mencapai jadi wali siddiq. Jadi cukuplah kita sambung nanti 2 lagi yang Allah beri nikmat, iaitu syuhada dan solihin, dan kita habiskan surah Fatihah esok insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wa ghina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma ihrusna bi annaka la tanam wa qnufna bi nafli la yuram warhamna bi qudratika lana fala tughna anta raja'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.